Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan hari ini. Hari ini Abang nak sampaikan dua lagi cerita. Abang nak cakap 4 sebenarnya. Dua lagi cerita. Cumanya cerita pertama terpecah kepada 2, cerita kedua pun terpecah kepada 2. Memang panjang-panjang ceritanya untuk kita jadi iktibar, jadikan pengajaran. Hari ini adalah hari Rabu. Lagi beberapa hari lagi kita dah nak raya. Jadi abang pakailah baju Melayu sebagai tanda nak raya. Jadi tanpa membuang masa, sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan permudahkan segala urusan kita dunia dan akhirat, dan semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi tanpa membuang masa, abang akan mulakan cerita kali ini dengan auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Moga-moga ceritanya menjadi hiburan dan iktibar. Cerita pertama ni disampaikan oleh Anis, berlaku pada tahun 2019 dekat Johor Bahru. Sebenarnya bukan tepat-tepat dekat Johor Bahru. Katanya kejadian ini bermula dari jalan bypass di antara Kota Tinggi ke Johor Bahru. Abang rasa macam tak pernah lalu jalan tu. Mungkin jalan baru kot. Ceritanya mula bila Anis pada waktu 2019 dia tengah mengandung. Biasalah bila orang mengandung, kata Anis, emosinya senang tak stabil. Jadi dalam perjalanan, sebenarnya dia orang ni daripada Johor Bahru nak ke Kota Tinggi. Kota Tinggi tu rumah mak bapa Anis. Nak balik kampung, lepas tu sambil-sambil dekat kampung, sambil-sambil dekat Kota Tinggi, dia orang nak buat buku merah untuk senang Anis buat check-up dekat kampung. Cadang-cadangnya dia nak bersalin kat Kota Tinggi, sebab itu buku merah tu nak dibuat dekat Kota Tinggi. Tapi bila sampai dekat Kota Tinggi, sampai dekat klinik kesihatan, pihak nurse bagi tahu yang ada maklumat-maklumat dalam buku merah tu tak lengkap, tak boleh nak dilengkapkan. Jadi caranya adalah kena isi, lengkapkan semula buku merah dan borang-borang yang diperlukan, maklumat-maklumat yang diperlukan. Tapi maklumat yang diperlukan tu, kata Anis, tak ada dekat Kota Tinggi. Dia kena patah balik ke JB, rumah dia, untuk dapatkan dokumen-dokumen sokongan. Jadi dia kata agak penat pada waktu tu. Dah penat-penat sampai kat kampung, tak dapat nak buat buku merah. Terpaksa beritahu mak dia, patah mak balik ke Johor Bahru. Nak tak nak, itu juga yang Anis buat. Tapi pada waktu itu dah menjejak ke selepas asar. Dengan kata lain, kejap lagi nak semayang maghrib, nak azan maghrib. Waktu tu juga Anis kata emosi dia sangat tak stabil. Dengan penatnya, dengan dia kata cuaca yang tak berapa nak baik, panas sejuk, hati dia betul-betul rasa berdebar. Jadi sikit benda yang suami dia cakap, dia senang terasa hati. Waktu tu dalam perjalanan di antara Kota Tinggi nak ke Johor Bahru, dia orang guna jalan bypass tu lah. Tengah-tengah jalan, entah macam mana suami dia ada tertegur sikit lah, mungkin benda-benda yang remeh-temeh lah, dia kata remeh-temeh. Waktu tu Anis terus menjujur-jujur air mata, menangis-nangis. Dia rasa macam suami dia nak tinggalkan dia, kahwin dengan orang lain. Itu perasaan dia. Suami dia kata tak apalah, itu anak keempat. Jadi suami dia dah faham macam mana perangai Anis. Anis pun kata pada waktu tu dia tak boleh nak kontrol perasaan, asyik menangis saja. Tengah-tengah dia nangis tu, waktu nak lalu jalan bypass daripada Kota Tinggi ke Johor Bahru tu, tiba-tiba azan maghrib. Orang kata waktu maghrib kena waktu-waktu yang peralihan daripada alam manusia ke alam sebelah. Masuk alam sebelah punya waktu pagi. Itulah waktu maghrib untuk kita. Jadi waktu dia dengar nangis, nangis tu, time tu lah azan maghrib. Time tu jugalah suami dia kata, dah tak payahlah awak nangis. Benda kecil, kita ni kahwin bukan dah kejap, dah lama dah. Saya dah faham awak. Mungkin saya ada tersalah cakap, saya mohon ampun, mohon maaf. Jadi sebagai jalan terbaik, awak tidurlah supaya untuk mengelakkan apa yang saya tercakap dekat mulut ni menyebabkan hati awak sakit. Jadi Anis pun dengarlah nasihat suami dia, dia pun tidur. Tidur, memang dia kata tidur tak ada mimpi, lena selena-lenanya, seronok sangat dia tidur. Sedar-sedar dia tengok 3 orang anak dia dekat belakang dah menangis. Anak yang pertama, yang kedua, yang ketiga melalak-lalak. Suami dia pula muka cuak, muka pucat. Waktu tu Anis dah sedar ni. Lepas tu bila Anis tengok kanan dengan kiri, kita ni bukan nak ke hala-hala ke rumah kita. Abang nak bawa kita ke mana? Terus suami dia cakap, kita singgah dekat rumah kakak angkat awak.
Kakak angkat Anis ni adalah orang yang pandai mengubat-ubat. Dia ada kelebihan untuk mengubat. Jadi bila sampai dekat rumah kakak Anis, kakak angkat Anis ni, diorang pun turunlah anak beranak. Bila turun, lepas tu disambutlah oleh kakak angkat Anis. Sebenarnya dalam perjalanan suami dia dah beritahu untuk singgah kat rumah kakak angkat dia ni. Cuma Anis bela. Kenapa nak pergi rumah kakak angkat dia? Pergi je lah balik rumah, ambil dokumen, patah balik ke Kota Tinggi. Perjalanan Kota Tinggi ke Johor Bahru taklah jauh sangat, lebih kurang 1 jam je. Jadi bila dah masuk dalam rumah kakak angkat dia ni, kakak angkat dia tanya, apa sebenarnya hajat korang datang ni? Anis cakap dia tak tahu. Mungkin untuk melawat-lawat sempena raya ke? Waktu tu dah nak dekat-dekat raya agaknya kan. Jadi dia kata dia pun tak tahu kenapa kami datang rumah akak. Terus suami dia buka cerita. Sebenarnya, sewaktu Anis tidur, awal-awal tu tak ada apa-apa berlaku. Semuanya baik-baik aja. Tiba-tiba Anis terjaga dan dia ketawa. Ketawanya mengekek-ngekek, tertunduk-tunduk. Untuk kali pertama, kata suami dia, kata Anis gelak tu, Anis ketawa tu agak kelakar sebab dengan suara nyaring. Tapi bila dah lama-lama, dia rasa macam pelik. Dia gerak-gerak, kalau Anis, awak okey ke tidak ni? Dia gelak lagi. Jadi bila dah macam tu, anak-anak kat belakang, terutama anak sulung Anis tu, tanya, Mama kenapa ni Mama? Kenapa Mama gelak? Kenapa abang takut? Kenapa Mama gelak? Tetap juga Anis tak berhenti gelak. Padahal waktu tu Anis tidur, dia tak mimpi apa-apa pun. Tengangguk-ngangguk dia gelak. Lepas tu suami dia dah seram. Rasa macam ada yang tak kena. Tiba-tiba Anis pegang tangan suami dia. Suami dia biarkan. Tak ada apa masalah, suami dia biarkan. Tiba-tiba suami dia nampak Anis angkat tangan, bukan nampak lah, suami dia tengok Anis angkat tangan suami dia dan letak dekat mulut dan dia start jilat. Waktu tu suami dia kata dah pelik. Seumur hidup memang Anis tak pernah berperangai macam ni. Pelik sangat. Jadi dibiarkan aja. Suami dia biarkan aja. Apa Anis nak buat selepas tu? Dia dah jilat 3-4 kali. Kak! Dia gigit. Melanting suami dia. Tarik tangan. Macam, gitulah tangannya. Sampaikan Anis tertolak badannya, agak tergerak sikit. Tapi Anis tak marah. Dia sambung gelak. Macam tu. Suami dia waktu tu dia kata dah meramang bulu tongkok, dah kenapa pula bini aku macam ni. Jadi dia cuba gerak-gerakkan Anis. Anis tetap juga tak sedar. Makin digelak. Itu menyebabkan anak-anak dekat belakang dah makin menalak-lalak dah. Dah makin dalam keadaan ketakutan. Dan kalau ikut daripada cerita, diorang sampai dekat kawasan Sempang Saujana. Abang tak pasti, nanti orang Johor komen Dia kata dia sampai kat Sempang Saujana, pada waktu itulah Anis sedar. Dia sedar, dia tengok anak dia menangis kat belakang, dia tengok suami dia pandang dia dengan muka macam nak mukul orang. Mujur suami dia cakap, dia tak swing Anis. Dia tangan dah ringannya, tapi dia fikir bini dia mengandung. Dan dia yakin bini dia dimasuki sesuatu. Ini bukan Anis yang sebenar. Tapi siapa yang ada dalam badan Anis? Pelik. Jadi, diorang bila dah sampai dekat Sempang Saujana, jadi teruslah suami dia buat keputusan untuk pergi rumah kakak angkat Anis. Time itulah dia cerita, Anis pun pelik. Kenapa aku berperangai macam tu? Tak pernah dia kata dia berperangai macam tu. Waktu tu dia memang tidur. Dia tak fikir apa-apa. Tapi dia tak terasa apa pula macam ada benda masuk ke. Cuma dia kata waktu dia sampai dekat rumah akak angkat dia tu, ataupun waktu dia dah terjaga daripada tidur, badan dia urat-urat rasa macam bengkak, sakit gila. Padahal sebelum tidur tak adalah rasa apa-apa. Waktu lepas bangun tidur tengok anak melalak, suami pula muka macam nak makan orang, dia terus rasa sakit-sakit satu badan. Dan tu kakak angkat dia ni bila dah sampai dekat rumah kakak angkat dia ni, dah tahu kakak angkat dia ni cerita, kakak angkat dia cakap, ini ada seseorang daripada alam sebelah yang mengikuti engkau. Akak tak boleh nampak, tapi akak boleh rasa dalam kereta engkau, dia masih lagi ada duduk menumpang. Jadi kakak angkat Anis tu bacalah ayat-ayat suci Al-Quran dekat depan geluk jampi. Maksudnya mangkuk berisi air lah. Jadi dia baca-baca dan dia kata sebelum mulakan perjalanan baca selawat Nabi,
renjis-renjiskan air ni di sekitar kereta. Maksudnya dalam kereta, semua tempat duduk kereta direnjis-renjis air. Dan bila diorang dapat arahan macam tu, diorang pun keluar daripada rumah ikut seperti yang kakak Anis minta. Direnjis-renjiskan air tu di sekitar tempat duduk kereta. Ada sesuatu benda yang pelik berlaku. Asap-asap halus keluar slow-slow daripada tempat duduk dalam kereta. Macam seolah-olah kawasan tu terbakar. Diikuti dengan bau rambut yang terbakar. Pelik, diorang tak nampak apa selain daripada dua benda ni. Tapi diorang ikut apa yang kakak angkat ni cadangkan, dan selepas itu barulah diorang mulakan perjalanan semula untuk ke Johor Bahru semata-mata nak ambil buku rekod. Maksudnya rekod-rekod yang untuk disertakan dalam buku merah orang mengandung. Bila sampailah dekat Johor Bahru, ambil semua terus balik ke Kota Tinggi semula. Lalu jalan bypass itu juga, tapi alhamdulillah kali kedua lalu tak jadi apa-apa. Tapi jadi persoalan besar. Siapakah yang masuk dalam badan Anis? Anis tak ada clue. Suami dan anak-anak dia jadi saksi. Sewaktu mendapatkan rawatan ataupun nasihat daripada klinik kesihatan dekat Kota Tinggi, Anis ada bercerita tentang pengalaman dia dengan suami dia sewaktu melalui jalan bypass Johor Bahru Kota Tinggi tu kepada doktor yang bertugas. Terus-terus doktor tu cakap, awak ada gangguan jiwa. Pada waktu tu Anis macam tak boleh terima. Bukan, dia nak cakap macam ni, bukanlah doktor, kita ni kan hidup alam yang bertindih. Jadi mungkin saya dimasuki oleh sesuatu sewaktu saya melalui jalan tu. Itu yang sebenarnya dia nak cakap. Tapi entahlah, dia kata dia punya perkataan tu tersorok dekat perut, tak boleh nak terkeluar dekat tekak. Dia kata dia biar je lah doktor tu anjurkan dia pergi dapatkan nasihat kaunseling daripada pakar psikiatris. Tak pasal-pasal dia kata, tak pernah daripada kecil sampai besar orang anggap dia ialah psikiatris lah, ada masalah jiwa. Kali ni semua orang pandai dia. Ada juga nurse-nurse yang cakap, kesian kakak tu dalam mengandung, gila pula. Jadi dia kata waktu tu dia sakit hati. Tak apalah, doktor suruh dia pergi kaunseling dalam beberapa sesi, dia okey je, asalkan doktor nak tengok dia punya kandungan dalam keadaan yang sihat. Maksudnya pantau kandungan dia. Hari berjalan seperti biasa, kandungan semakin besar. Tapi sepanjang peristiwa sejak melalui jalan bypass Kota Tinggi Johor tu, Anis ada satu benda yang dia perasan jadi dekat dia, iaitu kalaulah dia kata, kalau dia pergi dekat satu tempat dan dia pejam mata, sama ada siang ataupun malam, dia pejam mata, dia akan nampak sesuatu, iaitu alam sebelah. Dia kata sangat jelas. Kalau dia kejam mata lama sikit, lebih daripada 10 minit, dia akan nampak depan mata dia adalah alam sebelah yang bertindih dengan alam kita. Susah sangat dia kata nak diceritakan, dan susah sangat orang nak percaya, dia kata. Tapi itulah yang dia alami. Dan dia ceritakan itu kepada suami dia. Mujurlah suami dia juga seorang ahli silat. Yang mana kalau dalam silat kita diajar supaya mempercayai makhluk-makhluk lain selain daripada manusia dan binatang. Jadi suami dia percaya, mujur, mendapat sokongan daripada orang yang paling dicintai, kan, orang daripada seorang suami. Okeylah, kehidupan berlalu seperti biasa. Tapi sejak daripada dia dimasuki sesuatu, dia boleh nampak alam sebelah, hubungan dia dengan suami dia agak genggang-genggang sikit. Sikit hal gaduh. Semuanya gaduh berpunca daripada Anis. Dia mengaku dia selalu menyebabkan ketegangan. Jadi dah bincang-bincang dengan suami dia, dia kata, apa kata kita pergi bercutilah, tidur dekat hotel sekejap ke mana. Jadi Anis ni adalah orang yang kerja gajinya bagus. Dalam banyak-banyak hotel, dia selalu dihantar untuk pergi ke kursus ke satu hotel ni. Jadi dia cadang dengan suami dia, apa kata kita duduk dekat hotel tu. Saya memang selalu ke hotel ni, department saya hantar. Jadi saya akan dapat harga yang lebih murah. Suami dia dengar macam tu, okeylah. Yang penting suami dia kata, dapatkan katil king 2. Jadi senang anak-anak nak tidur. Anak 3 orang kan, dia kata tengah meriah-meriah hidup. Jadi seperti yang dijanji, seperti yang di planning, akhirnya diorang pun tidurlah dekat hotel yang ditempah. Malam tu anak-anak tidur awal,
Anis dan suami dia duduk dekat balkoni sambil berborak-borak. Alah, cerita-cerita lama. Borak-borak gelak, borak-borak gelak, borak-borak gelak. Dalam keadaan borak dengan gelak tu, tiba-tiba Anis cakap apa? Dah lah bang, saya dah penat gelak ni. Boleh tak? Waktu tu dia orang kat balkoni tau. Ada orang angin sempoi, bayangkan. Tiba-tiba Anis cakap, dia kata dia nak tidur. Tapi suami dia kata, pergilah masuk dalam tidur. Dia kata, tidurlah dengan anak-anak. Abang nak minum kopi. Dia duduk dekat balkoni ni. Anis kata, dia nak tidur dekat balkoni ni. Dia nak rasa angin-angin malam. Jadi suami dia kata, tak apalah, awak kejam je lah. Relaxkan badan, kejam. Jadi Anis pun buat seperti yang dicadangkan oleh suami dia. Dia pun mengikut dekat atas kerusi tu. Ya Allah, susahnya nak ingat. Kerusi tu, dan dia pun terus tidur. Tak ada apa-apa. Dia kata waktu dia tidur tu, rasanya macam dia dalam satu perjalanan yang jauh sangat. Dia punya penat tu tak boleh nak cakap. Bila dia buka mata, keadaan dia dah lain sikit. Kalau tadi dalam keadaan berbaju tidur dan duduk bersimpuh dekat atas kerusi sambil tidur, tapi kali ni, dia dekat kepalanya ada tuala. Seolah-olah tuala tu dijadikan tudung. Lepas tu dia duduk dalam keadaan bersimpuh di atas kerusi, bukan dalam keadaan tidur santai-santai macam tu. Dan yang paling pelik sekali adalah suami dia duduk depan dia seolah-olah suami dia baru habis berborak dengan dia. Jadi dia pun pelik lah, abang dah kenapa? Jadi suami dia kata, sebenarnya awak tadi kena rasuk. Orang yang masuk dalam badan awak, waktu kita melalui jalan bypass Kota Tinggi Johor Bahru tu, dia datang sekali lagi. Dan saya ambil keputusan untuk biarkan dia duduk dalam badan awak, dan saya nak tanya apa-apa soalan yang saya nak tanya. Jadi Anis kata, jangan main-main bang. Kata, jangan main-main benda ni. Sebab benda ni melibatkan alam sebelah, lagi pun saya masih lagi mengandung. Kata. Jadi suami dia kata, jangan risau, benda tu okey, tak ada masalah. Dia pun datang sekali-sekala je. Jadi suami dia ceritalah apa sebenarnya yang berlaku. Sewaktu Anis tidur, tiba-tiba Anis terbangun. Dia bangun, dia cari tuala, dijadikan tuala tu macam kerudung, tudung orang zaman dulu. Lepas tu dia duduk bersimpuh dalam keadaan yang sangat lemah gemalai, yang mana tak sama langsung dengan Anis. Anis orangnya macam tomboy sikit lah. Oh, sikit. Jadi tak sama dengan Anis. Pada waktu tu si suami ambil keputusan untuk bertanya siapa yang masuk dalam badan bini dia. Jadi benda dalam badan bini dia tu beritahu dia sebenarnya daripada tahun 1804. Dia adalah sejenis makhluk yang dipanggil jin. Dan dia sebenarnya bukanlah suka-suka nak masuk dalam badan orang, dia kata. Cuma ni dia nak masuk dalam badan Anis sebab Anis dalam keadaan yang mengandung. Mengandung katanya baunya wangi, menjadi tarikan daripada makhluk alam sebelah. Jadi suami dia tanya, kenapa kau masuk dalam badan bini aku dan tiba-tiba nak berborak dengan aku? Dia bagi satu benda yang pelik. Dia kata macam ni, sebenarnya saya ni kalau dalam alam zaman saya masih lagi muda. Di awal-awal umur 30-an lah dia kata. Dan saya ni kehilangan suami. Jadi saya nak cari suami baru. Tapi saya dengar suami di kalangan manusia ni bagus. Jadi saya nak cari suami di kalangan manusia. Dalam banyak-banyak saya nak cari tu, saya kagum dengan perangai abang. Perangai Anis macam mana teruk pun abang tak pernah marah. Walaupun saya uji abang untuk gigit tangan abang, abang tak marah. Malah abang rasa seolah-olah begitu sayang dengan Anis. Jadi saya rasa abang ni lah orang yang paling sesuai untuk saya jadikan jodoh. Pelik suami dia. Jodoh? Jadi kau nak kahwin dengan aku? Boleh bang, kita kahwin. Tak apalah, abang ada isteri dalam alam manusia dan ada isteri dalam alam sebelah. Dia bagi pula macam tu kan. Suami dia kata, tak boleh. Kita dalam alam yang berbeza. Saya beragama Islam. Dan dalam agama saya, tak dibenarkan untuk saya berkahwin dengan makhluk alam sebelah. Lepas tu benda tu cakap, abang fikir-fikirkanlah. Saya keluar dulu, nanti abang fikir-fikirkan. Mana tahu abang nak jadikan saya sebagai isteri. Terus suami Anis cakap, saya hanya sayang Anis seorang. Minta maaf sangat-sangat. Saya tak dapat nak tunaikan permintaan awak. Dan selepas tu, Anis tersedar. Waktu tu Anis macam,
Ya ke? Boleh percaya ke benda ni? Tapi disebabkan suami dia cerita dengan keadaan yang sungguh-sungguh, siap berjanji, bersumpah setia lillahi ta'ala. Jadi Anis percaya apa yang diceritakan oleh suami dia. Memandangkan sewaktu dia bangun tidur, dia pun dalam keadaan berkerudung dan bersempuh sampai kaki dia sakit. Dia punya tak tertib betul lah, dia kata time duduk tu, makhluk alam sebelah masuk dan duduk tu kan. Jadi dia kata dia bukan diri dia. Dia adalah seorang yang sangat kelakian. Dia kata dia takkan duduk macam tu. Dia tak pernah duduk macam tu. Jadi disebabkan tu dia percaya dengan suami dia punya cerita. Dan hingga ke hari ini, bila dia orang lalu dekat jalan bypass Kota Tinggi ke Johor Bahru, akan berlaku peristiwa Anis yang dalam keadaan tu tidur, dia akan terjaga dan dia berborak-borak dengan suami dia. Dan pada masa yang sama, pengalaman Anis bila kejam mata nampak alam sebelah sampai sekarang lagi, dia kata masih lagi ada. Dan Anis kata apa yang suami dia cakap betul, dia percaya sebab bila dia tutup mata, dia nampak depan mata dia adalah seorang perempuan. Tak tahu nama, dia kata. Dia tak tahu nama, cuma dia berpakaian seperti orang zaman dulu-dulu. Zaman hang tua, hang lekir macam tu. Cantik orangnya, dia kata. Mungkin itu adalah makhluk yang berjumpa dengan suami dia yang katanya nak kahwin. Dia ambil pendekatan selagi benda tu tak memudaratkan, jadi dia kata dia buat bodoh je lah. Dia kata tapi cuma itu je lah. Dia punya kelebihan boleh nampak alam sebelah semakin kuat, semakin hebat lah orang kata. Cerita yang kedua ini disampaikan oleh Aini, berlaku pada tahun 2019 dekat Temerloh. Dapat lagi cerita kat Temerloh. Dan kali ini Aini ceritakan dua pengalaman dia. Yang pertama kisah dia dengan anak dia, dan yang kedua adalah kisah dia dengan pengawal sekolah dan juga suami dia. Kisahnya macam ni. Pada tahun 2019, pada waktu tu Aini barulah bersalin anak dia yang kedua yang diberi nama Azhar. Jadi anak dia yang pertama nama Shidi, yang kedua nama Azhar. Dia kata sepanjang dilahirkan anak tak adalah berlaku apa-apa peristiwa pelik. Tapi satu hari, waktu tu dia berada dekat rumah mak dia. Dan memang menjadi kebiasaan rutin dekat rumah mak dia. Semua orang dalam rumah tu perlu makan malam sebelum pukul 7. Jadi selepas pukul 7 tak ada makanan disediakan langsung. Jadi dengan kata lain memang nak bagi badan rehat. Pada waktu tu anak si Aini yang nama Shidi tadi lebih kurang pukul 10 malam mengadu dekat mak dia. Cakap lapar sebabnya makan malam terlalu awal sangat. Padahal Aini kalau dekat rumah sendiri makan malamnya pukul 8, pukul 9. Tapi bila pergi rumah mak pukul 7 dah kena makan. Pukul 10 anak dah berkeroncong. Jadi bila dah macam tu, Aini kata jomlah kita pergi dapur berdua. Mama akan masakkan telur goreng. Awak makanlah. Cuma mama tak boleh teman. Sebabnya adik ada dekat dalam bilik. Adik perlukan perhatian mama. Jadi Adam pada waktu tu dah sekolah rendah kalau tak silap abang. Dia faham apa yang mak dia maksudkan. Nak mujur juga, dekat sebelah dapur tu adalah dapur bilik tok nenek diorang. Maksudnya tok nenek kepada Adam, iaitu mak bapak kepada Aini. Jadi tak takutlah sangat. Selepas digoreng telur dan diberikan kepada Adam, Adam pun makanlah. Teruslah si Aini masuk ke bilik nak tengok baby. Takutkan baby bertelangkup, boom, jatuh bahaya. Jadi dia sebelum dia ke bilik dia tu, dia cakaplah dengan mak dia. Mak, dia kata, mak boleh tolong teman tak Adam? Minta tolong mak temankan Adam. Sebabnya saya kena tengok baby dekat dalam bilik. Adam pula takut kalau makan jadi apa-apa kan. Sewaktu Aini ada dekat dalam bilik, semuanya okey-okey aja. Tiba-tiba dengar bunyi huru-hara dekat dapur. Si nenek menjerit, si Adam menjerit. Sampaikan macam, pergi kau, jangan kacau aku. Macam tu. Gigih sangat. Macam orang bergaduh. Si Aini ni rasa tak puas hati, dia pun keluar daripada bilik. Tanya dengan mak dia apa yang berlaku. Mak dia ni, muka mak dah pucat tau. Muka mak dia macam seolah-olah nampak sesuatu yang tak biasa. Dan anak lelaki Aini, Shidi,
berdiri dekat atas kerusi sambil dia tunjuk-tunjuk bawah meja. Mama tengok, mama benda ni nak gigit abang ni, benda ni nak gigit abang. Gigi dia besar pula tu, tajam pula tu. Waktu tu, Aini pun tengok bawah. Tak nampak apa-apa bawah meja. Jadi Aini cakap, semut kot. Bukan mama, dia bukan semut. Dia besar, warna hitam. Bila dengar macam tu, Aini terus rasa macam, apa yang nak aku nampak ni? Kata. Jadi waktu tu si mak tadi, si nenek tadi dah memang kepucatan. Sebabnya dia tengok cucu dia dah menjerit-jerit. Cucu dia menjerit, jangan gigit aku, pergi kau daripada sini, pergi kau daripada sini. Bila si nenek tanya apa benda yang nak gigit tu, entah ada benda hitam berbulu-bulu mata merah. Tak ketuhara nenek jadinya. Jadi nenek dia pun diantar masuk ke dalam bilik. Aini hantarlah mak dia masuk dalam bilik dan Aini teman anak dia makan sampai habis. Dan sewaktu anak dia makan tu, dia macam seolah-olah macam mengelak-ngelak kakinya seperti mengelak daripada ditangkap ataupun digigit. Pelik dia kata. Tapi bila dia tahu anak dia nampak benda hitam, mata merah, berbulu lebat, dengan kata lain itu bukan makhluk biasa, tapi makhluk alam sebelah yang datang ke situ hanya untuk bersapa-sapaan. Aini bekerja dekat satu sekolah jenis kebangsaan Cina dekat Temerloh. Dia kata sekolah tu adalah sekolah yang paling seram dekat kawasan Temerloh. Kalau siapa-siapa tahu nanti komen. Sampaikan Pak Gad lebih daripada pukul 8 malam tak berani keluar daripada pondok pengawal. Mendapat keizinan daripada pihak polis dan juga pihak sekolah supaya diorang meronda dalam keadaan yang siang sikit. Maksudnya pukul 7 dah pergi meronda. Lepas tu dah tak meronda lagi, meronda balik lepas sembahyang subuh, lepas bunyi azan subuh. Tapi Aini tak tahu kenapa semua pengawal-pengawal tu ketakutan bila jadi pengawal pada waktu malam. Hinggalah pada satu hari Aini tiba-tiba tertinggal barang yang penting dekat pejabat dia. Dia cikgu lah kot abang rasa. Jadi pada malam tu lebih kurang pukul 10 malam dia pun bergerak lah. Dia, suami dia dengan anak-anak dia. Dia ada 2 orang anak kan. Jadi pergilah ke sekolah semula nak ambil barang. Bila sampai dekat Pak Gad tu macam seolah-olah jangan masuk miss, jangan masuk cikgu, tolonglah jangan masuk. Esok je lah ambil. Tapi Aini kata tak boleh. Saya kena ambil barang tu malam ni juga. Tolong cikgu jangan masuk. Kalau cikgu masuk nanti benda tu ikut. Dengar macam tu meremang juga kata Anis. Tapi dia kata dia tak boleh takutkan dengan benda tu. Dia kena takut dengan Allah Ta'ala aja. Dia beritahu pada Gad tu. Gad tu betul-betul rasa macam Gad tu seolah-olah nak peganglah kaki Anis supaya Aini tak masuk ke dalam kawasan sekolah. Tapi Aini tak peduli. Kata jangan risau, saya tak akan jadi apa-apa. Dia pun berjalanlah nak pergi ke kawasan bilik guru. Kawasan bilik guru terletak di tingkat 1 dalam bangunan tu. Dia terletak kat tingkat 1. Dekat kawasan tu ada 2 je lampu yang dinyalakan. Tapi lampu yang dinyalakan kedua-duanya di tingkat ground floor. Pejabat yang Aini nak pergi adalah dekat tingkat 1. Tak apalah dia kata. Dia pun berjalan sampai ke tingkat 1. Waktu tu dia tengah nak cari kunci untuk buka mangga dekat pintu. Dia buka, dia ompel-ompel. Waktu tu dia rasa macam ada orang lain yang bersama-sama dengan dia. Dia boleh rasa dengan bunyi pernafasan dan juga dia kata seolah-olah macam benda tu tersenggol-senggol dia. Tapi dia diam je lah. Dia buka mangga dan dia masuk dekat dalam bilik. Cuba cari suis lampu. Punyalah tak tahu dia kata dalam keadaan yang begitu gelap. Susah pula nak cari sikit-sikit telanggar meja, sikit-sikit telanggar meja. Bila dia dah berjaya jumpa suis dan dia buka lampu bilik pejabat dia. Ada satu benda yang menakutkan. Perasan kalau kita buka lampu, waktu kita gelap, kita buka lampu dan lampu tu berkelip-kelip. Waktu tu, siapa nama dia? Yelah, tak kisahlah. Dia nampak ada banyak benda-benda hitam dekat-dekat dalam office tu. Semuanya tengah berdiri. Dan benda tu nampak sewaktu lampu berkelip-kelip nak menyala. Tapi bila lampu menyala, dah tak ada dah benda-benda tu.
Waktu tu dia kata berderau gila, patutlah Pak Gad tu kata jangan masuk sekolah. Dia capai barang, dia pun tutup lampu, dia pun mangga dan dia terus keluar daripada kawasan sekolah, berlari dia kata sampai dekat kereta, masuk dekat kereta. Tiba-tiba suami dia buat lawak. Awak bawa kawan ke? Awak jumpa kawan ke kat atasku? Tak ada kawan, tak ada kawan. Tapi yang kat belakang awak tu siapa? Dia tunjuklah. Yang kat belakang tu siapa ramai-ramai tu ikut awak. Dia kata dia tak berani nak toleh ke belakang, nak tengok apa benda yang ikut dia. Dia tak berani walaupun suami dia kata kawan-kawan dia. Dia tak berani. Dia tahu yang ikut dia tu bukan makhluk alam kita. Dia cakap dengan suami dia, okey tak apalah bang, kalau dia nak ikut pun ikutlah, kalau boleh janganlah ikut, duduklah sini. Jomlah kita jalan, jom kita jalan, abang start enjin kereta. Tuhan, dia kata kawan awak tu dah bergerak ramai-ramai ke sini, kita tak nak tunggu dia ke? La ilaha illallah, kalau abang. Suami dia tak nampak ke yang itu bukan manusia? Agaknya yang suami nampak memang manusia kot. Tak apa bang, jalan bang, jalan, start enjin. Suami dia pun start enjin lah, jalan. Jadi lepas dah jauh tu baru dia tanya, abang sebenarnya nampak apa? Entah, dia kata ramai orang ikut awak, semuanya macam muka kawan-kawan awak. Agaknya makhluk-makhluk kat situ dah pandai copy paste muka orang. Jadi dia kata bila dah pergi daripada situ, lega dia kata. Dan baru dia tahu kenapa Pak Gad sekolah tu semuanya takut nak masuk ke kawasan sekolah bila melebihi pukul 8 malam. Rupanya ada penghuni lain. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan. Moga-moga menjadi iktibar dan pengajaran. Hari tu abang ada dapat satu komen. Dia kata dia mula mengikuti cerita-cerita abang pada sekarang ni lah. Daripada awal-awal dia kata dia tak suka sangat dengan abang bercerita sebab dia kata apa benda lah Mamat ni, dah lah lidah pendek, selalu tersasul. Abang bila baca lidah pendek tu abang terus tergelak. Abang bukan anggap itu sebagai hinaan kepada abang, tak. Abang anggap itu adalah apa yang orang dengar kan. Memang lidah abang ni agak pendek sikit lah. Sebab itu abang ni kalau cakap agak pelat dan juga tersasul-sasul. Tapi abang berusaha. Caranya adalah bila bercakap, buka mulut besar sikit, macam tu. Walaupun macam ikan kap, tak apalah. Yang penting bukannya tersalah cakap ataupun bunyi yang pelik-pelik, pelat-pelat. Tapi abang okey dengan komen macam tu, abang tak ada masalah. Okey je, abang seronok je. Yelah, dia kata sejak daripada tu dia mula rapat dengan abang punya cerita dan dia rasa macam sangat terhibur. Itu yang abang rasa bersyukur sangat-sangat sebab abang cuba sampaikan pengalaman yang orang hantarkan sebaik mungkin lah untuk kita nikmati bersama. Okey, hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Mungkin kita berjumpa pada hari raya sebab kita tak tahu Jumaat raya ataupun Sabtu raya kan. Jadi kalau raya hari Jumaat, Jumaat lah ceritanya. Nanti abang akan sampaikan 2 hari daripada sekarang. Hingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.